اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 14, baris yang ke-12 daripada atas. Muka surat 14, baris yang ke-12 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ke-12 daripada 21 perkara yang membatalkan sembahyang. Berpaling dadanya dada seseorang yang sembahyang, berpaling daripada qiblah. Berpaling dengan sengaja atau dengan lupa dan yakni padahal panjang masa berpaling dada daripada qiblah dengan lupa. Ke-12 daripada 21 perkara yang membatalkan sembahyang. Berpaling dadanya daripada qiblah, berpaling dengan sengaja, satu, atau dengan lupa dan ini padahal panjang masa berpaling dada daripada qiblah. Hak dengan lupa tu, hak berpaling dada dengan sengaja, hak tu sekejap batal lalu dah. Tapi berpaling dada daripada kiblah tu tak sedar, tak teringat. Segera dia perbetulkan balik dada ke kiblah, solatnya tidak batal. Tapi kalau panjang masa, lama masa dadanya berpaling daripada kiblah, walaupun lupa tapi lama masa, batal juga sembahyang. Jadi berpaling dada ni sebab syarat sasmayang kita terdahulunya menghadap qiblah, menghadap ain qiblah dengan dada. Kira qiblahnya ke di dada. Adapun muka menghadap qiblah, hukumnya sunat. Berpaling muka ke kanan ke kiri, dadanya tidak berpaling, tidak ada sebarang hajah, maka hukumnya makruh. Dadanya tidak berpaling, tapi mukanya berpaling ke kanan ataupun ke kiri tanpa ada sebarang hajah, itu hukumnya makruh. Tapi kalau ada hajah, ada kerana, contohnya duk bunyi apa-apa sebelah tu, paling tengok air, kita duk semayang, tiba-tiba bunyi kat belakang, bunyi takutlah kitanya duduk seorang, berpaling tengok, kucing contohlah kita kata, ataupun berpaling tak ada atu kali tu, bunyi saat ni paling tak ada atu tu kali. Jadi manakala jangan buat kerah gitu. Maknanya dalam solat sendiri, kalau ada hajah, tidak dimakruhkan kita berpaling muka ke kanan ke kiri, tidak dimakruhkan. Kalau ada hajah, kalau ada kerana. Kalau tak ada kerana,
saja-saja je berpaling muka ke kanan, berpaling muka ke kiri, macam budak-budak semayang tu lah. Tapi dadanya tidak bergerak, tapi mukanya dia tengok ke kawan dia, dia tengok kawan dia. Maka hukumnya adalah makruh. Adapun setakat kerling mata, itu tidak berpaling lagi muka tu, di kerling mata dia. Tapi kita dalam sembahyang ni bukan hanya setakat kita disunatkan tengok tempat kiblah, tetapi kita disunatkan juga kita sembahyang mana ke hadapan. Batulah ke hadapan dekat dinding. Pandai ni. Tu dia panggil apa tu? Sutra hadangan. Mana kita nak sembahyang biar kalau kita nak sembahyang lagi ni, kita nak sembahyang lagi ni, kita kalau tu tengok kat orang pun tak ada orang, tak ada ni, tak ada akan apa panggil apa? Bertentang mata. Pada ni. Kita nak sembahyang lagi ni, tengok dia tengok. Ada orang situ, ada orang situ. Mana kita masa lagi belum ke hadapan. Kita disunatkan ke hadapan. Tapi kita tak ada lah berpaling, berkeling ke dia, tapi masih lagi boleh bertentang mata. Ada ni. Orang kita kan sembahyang sunat tu kan, sembahyang belakang. Muka dekat pintu masuk. Masuk sembahyang sunat dulu. Luar. Dia panggil apa ni? Tak reti orang panggil. Terus lagi depan selain daripada nak rebut sah pertama. Ni dah ni di sembahyang teriti belakang ni. Tapi kalau bak makan, depan kalau duduk. Kalau bak makan. Bak semayang wak malu-malu. Wak malu-malu duduk dekat pintu, duduk tengok halaman, tak ada lagi ke hadapan. Hak berat laginya, sutrah pun tak ada, hadangan pun tak ada. Makruh hukumnya. Dia semayang tengah lamang gitu. Tak ada dinding, tak ada tiang, tak ada barang di hadapan dia, tiga hasta di hadapan dia pun tak ada. Dia semayang tengah lamang gitu je. Hukumnya makruh. Dan kalau ada orang yang melintas di hadapan sembahyangnya, dia tidak ada hak pun untuk menyekat. Kalau dia semayang tengah lamang, tak ada sutra, orang nak melintas, dia pun sekat tangan, tak mahu orang melintas, kita pun keratir tangan dia tu. Dia tak ada hak untuk menyekat. Saya tengah semayang ni, kenapa kamu melintas? Kamu semayang tak kena tepat. Tak betul tepat kamu semayang. Tapi kalau pergi tengok di masjid, memang pesen ni belakang. Macam tak belajar langsung ni. Tak mau naik tu, hodok tanah, hodok isap okok tu, hodok sembang. Dia semayang di tengah lamang gitu je. Itu makruh. Terus ke hadapan. Ada ni. Kita nak dapat sutra satu, kita nak semayang biar mata kita tidak akan bertentang dengan mata siapa-siapa pun. Tak ada depan kita. Nak dia gitu. Mana kalau kita kata, kalau kita terakak muka, nampak mata tengok sikit, tak ada, kita tidak akan bertentang mata dengan siapa-siapa pun. Sebab kita lepas depan dah. Lepas ada orang dah. Ada. Itu disunatkan. Itu adab-adab ketika sembahyang tu. Dia hak haram, dosa besar, kita melintas orang solat yang ada hadangan. Ada hadangan, tu haram lah. Dia ada hadangan di hadapan. Antara dia dengan hadangan tu jangan lebih daripada 3 hasta. Mana contoh hadangannya adalah dinding, tiang, kemudian barang kita bubek di hadapan, itu hadangan. Tak ada barang, kita bubuh hamparan, umpama sejadah. Tetapi sejadah tidak akan jadi hadangan selagi ada dinding, selagi ada tiang, selagi ada barang. Sebab kita nak diiktibar, nak dikira sutra, kita mesti mengikut tertib. Tak ada dinding, tiang, cari barang.
Tak ada barang, cari hamparan. Tak ada hamparan, kita gariskan. Kita gariskan, melentang di hadapan. Melentang bagi gini ni. Panggil apa? Melentang ke memanjang gitu. Kita gariskan. Tapi dululah gariskan ni. Dulu gariskan. Sebab dulu semayang atas pasir. Boleh gariskan. Semayang, sekarang semayang atas kapek, nak gariskan macam mana? Garisan kapek tu boleh menjadi sutra. Garisan kapek tu boleh menjadi sutra. Tetapi ingat baik ni, sutra dengan garisan, hak terakhir dah. Dinding tak ada, tiang tak ada, barang tak ada, sejadah tak ada, barulah garisan tu dijadikan sebagai sutra. Tahu tak ni? Bukan terus kepada garisan tu, bukan. Kena cari dinding, cari tiang, tak ada, cari barang, tak ada, cari hamparan, tak ada, barulah kita sutra hadangan dalam solat kita dengan garisan. Jadi kita semayang ada hadangan dah. Dia melintas di hadapan kita dalam kawasan solat kita. Itulah 3 hasta itulah. Tu haram tu, dosa besar. Tetapi kalau dia ikut hadapan, dia jauh ke depan, tak ada kena-kena tu. Orang kita ni kadang-kadang dia tengok orang semayang, lepas daripada 3 hasta dah dia jalan tu, dia pusing U-turn ke depan. U-turn. Satu lagi pula, dah orang dia U-turn ke hadapan tu, kata semayang ada hadangan ke tak? Tak ada. Semayang tengah halaman gitu je. Tu lalu depan muka dia je lah. Makruh ke tak? Haram-haramnya tidak. Orang melintas tu tidak haram. Bahkan makruh pun tidak. Hanya khilaful aula sahaja. Kemudian bila kita melintas, orang semayang tu akan kurang pahala. Kita bukan kata haram, makruh pun tidak kalau di semayang tak ada hadangan. Bukan kata haram, kalau ada hadangan, haram dosa besar. Kalau semayang tengah halaman tak ada hadangan, orang yang melintas tu bukan kata haramnya tidak, makruh pun tidak, hanya khilaful aula, kurang elok. Tu je. Lepas tu orang yang melintas pun tidak makruh. Jadi hak kurangnya siapa? Orang yang dilintas. Orang sembahyang tu hak kurang pahala. Sebab orang melintas dia tu, orang yang melintas dia kurang pahala. Sebab tu kadang-kadang hari Jumaat lepas daripada selesai semayang, doa apa semua, kita pun nak keluar, tiba-tiba jam di hadapan, jam lekat, tak nak pergi, jam. Tengok ada orang semayang dekat dengan pintu, orang nak keluar. Macam dia ni nak sekat orang. Ni apalah cepat sangat nak balik. Semayang ba'diyah Jumaat dulu. Allah, lapar sangat barangkali. Itu barangkali pada fikiran dia barangkali lah. Yang jadi semayang dekat pintu tu kenapa? Dia tengok orang ni ba'diyah dak semayang tu, dia apa ni? Balik ba'diyah pun dak satu, dia sekat muka pintu. Dia kata orang apa tunggu ke dia? Ni orang tunggu tak reti kau. Litah lagi lah. Litah je. Kita litah seorang, kurang pahala dia. Kita litah pula lagi, kurang pahala dia. Akhirnya kita panggil habis. Hak pintu-pintu belakang, mai kau ni belakang. Mai kau ni belakang ni. Mai pusing kau ni belakang. Kita pakat litah ke depan batai hidung dia. Apa semayang dok reti tepat ni. Nampak rajin semayang. Orang lain tak semayang mak dia. Dia rajin semayang mak dia. Belajarnya tidak. Ni nyakit belakang ni. Nyakit belakang ni. Mana? Semayang rajin, belajar tak embuh. Kena kata mana lah orang lain ni. Kadang-kadang bukan semayang Jumaat tu pakat pergi belakang lah semayang Jumaatnya. Berjemaah 5 waktu lagi nya, tapi belajar tak embuh. Kena kata mana? Orang paling uduh ke puan lah. Orang paling uduh ke perempuan lah, sebab perempuan tidak dituntut berjemaah. Tapi belajar wajib lelaki perempuan. Berjemaah yang tidak dituntut, mereka pergi. Belajar hak wajib, ijma' ulama lelaki atau perempuan pun dia tak mau belajar.
Kan dapat pelik tu kata udur tu. Dok, sekarang ni gini, masjid dekat tak dekat, perempuan tua sahaja yang tidak dilarang. Perempuan muda diharamkan. Diharam silat. Perempuan muda dimakruhkan. Perempuan muda makruh. Orang tua, mana dalam mazhab Syafi'i kita, di mana aula berjemaah di masjid daripada seorang di rumah. Tetapi kalau di rumah tu ada dah pembantu rumah, dah gini. Kalau di rumah ada dah pembantu rumah, boleh tak berjemaah dengan dia? Jangan jawab gitu, cik. Jangan cik jawab tak pandai gitu. Apanya tak pandainya? Sembahyang jadi imam ni berbeza ke dengan sembahyang gitu? Dah sama. Allah, kenapa bela niatnya pula? Niat apa benda niatnya yang lainnya? Kalau sudah ada pembantu rumah, kita boleh berjemaah dah. Dengan mak ayah. Boleh sama mak ayah. Dah sekarang ni kalau boleh dah berjemaah di rumah, afdal berjemaah di rumah perempuan walaupun hanya seorang makmum daripada berjemaah di masjid walaupun ribu-ribu makmum. Ni perempuan tua lah ni. Cuma perempuan tua ni afdal berjemaah di masjid daripada seorang diri di rumah. Faham tak? Mana perempuan tua afdal berjemaah di masjid daripada seorang diri di rumah. Tetapi kalau di rumah ni boleh berjemaah walaupun hanya seorang makmum, lebih afdal perempuan tadi berjemaah di rumah walaupun hanya seorang makmum daripada berjemaah di masjid walaupun ribu-ribu makmum. Betul bak lain tu. Sekarang saya sebut tadi, berjemaah dia pergi belajar dia tak ambuh. Tu nak cerita kata orang puang ni kalau kata huduh ni berjemaah dia pergi yang tidak dituntut. Belajar dia tak ambuh, dia balik maghrib, isyak dia mari pula. Kadang-kadang orang mengajar dia sembahyang sunat. Kadang-kadang orang mengajar dia ngaji Quran. Kadang-kadang orang mengajar dia berzikir. Ni ada perempuan yang seumpama ni. Ada. Dulu-dulu saya memulai kelas di Masjid Ladang malam Jumaat tu, kan dia tradisi terdahulunya malam Jumaat dia baca Yasin. Kemudian bila Masjid Ladang minta kelas, saya kata tak ada dah. Kalau nak malam Jumaat tu tak apalah. Lepas tu dia pun jadi susah juga pihak masjid ni sebab malam Jumaat tu tradisinya baca Yasin. Akhirnya buat kelas. Mari baca Yasin tak setarang mula-mula. Dak dulu orang ngajar. Dia belajar dia tak ada dalam fikiran dia. Tak ada. Dia baca Yasin. Mula-mula dululah. Hak di masjid tu kan, hak hospital tu. Dia punya kaki tangan hospital tu kan, turun malam Jumaat baca Yasin. Mengajar ni dia baca Yasin juga. Ni kadang-kadang ada orang tegur tak usah baca Yasin lah, mai orang ngajar baru tak baca. Tapi bila tak boleh baca Yasin, tak mari dah masjid. Puak-puak di hospital. Sebelum ni mari masjid. Hospital tu muda-muda. Mai masjid berjemaah tu makruh dah. Baca Yasin ni pula afdal di rumah bukan di masjid walaupun orang lelaki. Kalau orang perempuan. Tapi orang mengajar waktu hak ilmu fardu ain. Tak mau mari dah lah sebab tak boleh baca Yasin. Ni. Dah panggil apa ni? Kan pelik terjadi. Sayang ke baca Yasin lepas isyak. Apa masalah? Tak ada masalah tu, baca lepas isyak. Tu kira hak pandai betul baca Yasin tu. Bukan baca Yasin sendiri-sendiri, bukan. Ni ramai orang baca Yasin sendiri-sendiri je, bukan berguru pun. Dia tak berguru pun baca Yasin. Baca Yasin sendiri-sendiri je. Dia buat mudah je. Ni pengajaran lah ni. Grup baca Yasin. Ada kapung ni. Dia ada pakaian uniform yang sama.
Baju dia lah, baju kurung dia itulah dibeli abang apa? Satu kayu abang apa? Sekayu abang ke? Sekayu. Dia beli sekayu, bukan sekayu air terjun tu kalau berang. Dia beli sekayu, dia baju sama je geruk dia. Geruk Yasin dia. Dia baca Yasin geruk dia ni, siapa ke kampung lain-lain pun panggil dia. Saya buat kelas tu kadang-kadang ada semua jadi kurang orang. Mana hak ni? Tak dia jerembung dengar orang panggil baca Yasin. Tinggal kelas pukul 9 tengah pagi duha. Sebab apa? Sebab dia grup baca Yasin. Orang kampung lain panggil dia pergi. Kelas dia tinggal. Ni. Jadi ni grup baca Yasin dah ni. Akhirnya adalah ahli jemaah tu. Kita ni korama grup kita ni. Kita ni orang baru-baru apa semua ni, dia kata baca Yasin kena cek dengan tu guru ni kata. Dia pun panggil lah ustazah seorang nak cek bacaan Yasin. Hak ramai geruk dia tu tak berapa orang pun hak berani berhadapan baca depan guru. Tak berani. Pakat orang mari belaka. Dek ni geruk Yasin ni. Tak mau mari. Sebahagian saja hak berani. Hak berani baca Yasin tu, ustazah tu ngilim kepala, buat membaca Yasin gini tak kena gini ni. Hak berani pun ustazah tu ngilim kepala. Tak tahulah tak berani tu mana. Ni grup baca Yasin dah ni. Nak baca Yasin kena belajar. Tapi sunat je baca Yasin. Orang mengajar tu fardu ain, tak mau belajar nak baca Yasin. Orang puang lah ni. Tu kata kalau puang memang uduh sangat lah. Sebab berjemaah tidak dituntut. Tetapi bila kita mari ke masjid untuk belajar, kita sekalikan dengan sembahyang berjemaah. Tapi kosak utama kita, tujuan utama kita nak belajar. Kemudian kita datang awal-awal berjemaah maghrib. Habis kuliah kita berjemaah isyak. Tapi kita datang masjid, matlamat kita nak belajar. Hidup. Belajar tak ada. Dia nak sama jemaah saja. Mana bukan kata orang perempuan, orang lelaki buat gitu tu pun tak betul dah. Ni sama telah orang puang. Jadi berjemaah tak belajar, hukum akan tak belajar. Sebab tu ramai tengok orang semayang, kata apalah di semayang jauh-jauh belakang tu. Marilah ke hadapan. Bila kita semayang di hadapan, ada lagi pandangan mata kita akan bertentang dengan mata-mata siapa? Tak ada dah. Disunatkan seumpama tu. Nak cerita hak kita nak semayang yang mana tidak akan bertentang mata dengan siapa-siapa. Tu nak cerita lagi bab sutrah tadi pula, hadangan. Selain dia bab surah hadangan, kita nak sembahyang lepas tak ada dah. Depan kita ni tak ada. Tak ada ni. Kan kadang-kadang kan dia sembahyang tengah lamang gitu. Kita ni duduk depan sikit, palinglah ke dia tengah sembahyang. Dia tengah sembahyang terpaling. Kebetulan masa paling tu mata dia tengok menghadap kita, tengok. Mana dia dari tengah gitu dia terpandang mana apa? Bertentang mata. Bertentang mata tu kita tengok, dia tengok. Kata dia ni semayang gedok ni. Kita ni memang tak semayang. Kita paling terpandang dengan kepada dia, terpandang mata. Tapi bila kita terpandang mata, mana apa? Dia tak lari pandangan mata dia tu. Tengok, kata dia ni semayang gedok. Apa dah? Dia nak cerita sebab apa? Dia duduk tempat yang tak lepas. Hidup lepas. Kalau hidup lepas ke hadapan, tak ada selamat daripada pandangan mata siapa-siapa. Tak ada ni. Kata mana? Macam-macam. Tu kata semayang belajar molek. Belajar molek. Cuma nak ceritanya kalaulah muka dia tidak berpaling, hanya mata saja yang kerling gitu, tidak makruh. Tapi macam mana kita nak jaga khusyuk kita dalam solat? Sebab itulah kita disunatkan mata sentiasa tengok tempat sujud. Gitu. Disunatkan mata kita
tengok tempat sujud. Sebab apa? Sebab mudah untuk kita jaga khusyuk hati kita di dalam sembahyang. Selain daripada kita duduk depan molek, gitu. Jangan jadi terpandang kita dengan orang lain. Jadi kalau berpaling muka, hukumnya makruh. Kalau tiada hajat, hak membatalkan sembahyang ni berpaling dada daripada qiblah dengan sengaja. Berpaling dada daripada qiblah dengan sengaja. Itu di antara perkara yang membatalkan sembahyang. Kemudian berkaitan dengan berpaling dada ni. Berpaling dada daripada qiblah membatalkan sembahyang ni, di antara hak disebut dalam kitabnya macam dia kata banyak berlaku, dia kata dalam kitab apabila orang di hadapan batal wuduk contohnya, maka dia kena keluarlah daripada saf hadapan tu. Apabila dia keluar daripada saf hadapan, dia pun panggil apa? Belah tak panggil? Belah saf. Dia belah lah. Kerana sekarang rapat ni kan. Dia di hadapan, batal wuduk. Maka dia kena keluar. Dia di celah-celah saf tu kan. Bila nak keluar di celah-celah saf ni, kita pun nak bagi laluan kepada dia. Kita nak bagi laluan kepada dia. Jangan kita dalam sembahyang ni, dia mari daripada depan nak keluar. Kita kena bagi laluan lah sebab dia nak keluar. Kita nak bagi laluan tu kena jaga molek dada kita. Jangan kita buat gini. Ni contoh. Tengok sembahyang, dia mari nak keluar saf. Kita pun ni nak laluan mana dia? Kita duduk gini, rapat dengan sebelah kita. Dia pun mari. Kita pun kita sudah berpaling dada daripada qiblah. Lepas tu nak macam mana? Orang nak keluar ni, jangan pula kita pergi sekak gitu pula, jangan. Tu orang panggil kena ayak gitu. Orang tu nak keluar saf, kita pergi buat sekak. Mana kita lari kita lari. Tapi kita sangat lari ni, dada ni jangan paling je. Mana ni? Sehingga kan belum sempat kita mengelak, dia cepat sikit, mungkin dia nak qada hajat apa, mungkin dia cepat sikit, dia pun tepuh kita, terpaling kita, batal sembahyang kita. Tu batal sembahyang kita. Mana kita memang akan bagi jalan ke dia, tapi kita tak perasan. Kita nampak dia dekat dah, belum kita elok, dia pun langgar kita, maka dada kita pun terpaling daripada kiblat. Batal sembahyang kita walaupun dipalingkan oleh orang. Dia panggil apa? Dikerasi oleh orang. Hukumnya batal sembahyang. Sebab apa? Sebab dikerasi seumpama tu perkara yang nadir, perkara yang jarang-jarang berlaku. Maka dihukumkan sebagaimana dengan sengaja. Sebab benda yang orang buat seumpama tu kepada kita, benda yang nadir, benda yang jarang-jarang, maka dihukumkan seperti dengan sengaja juga. Padahal tak sengaja, dia langgar kita. Mana kita kena pandailah, kita lari tubuh kita gini, tapi dada kita masih lagi menghadap qiblah. Sebab menghadap qiblah adalah syarat sah sembahyang kita. Kemudian yang kita nak beringat laginya, kadang-kadang ada orang dia sembahyang, dia letak tangan dia di dada. Dia letak tangan di dada ni, dia ke kiri, kemudian dia buat gini. Perasan tak? Tak, dia gini. Dia letak tangan kiri di sebelah kiri. Kemudian dia pegang pergelangan. Saya buat ni mungkin agak macam lakung sikit lah muka. Macam mungkin lebih sikit, tapi nampak tak? Dia duduk tu nampak macam apa lah, hidup kita macam sakit orak rasa dia buat gitu. Dia gini. Hanya sebab tangan kiri dibubuh di hati sebelah kiri, tangan kanan dia pegang pergelangan.
Jadi duduk gini. Dia memang dia ngaji gitu. Memang tengok kadang-kadang ada orang yang buat seumpama tu. Macam mana dada dengan kiblat? Dia masalah kita letak tangan macam mana ni banyak kaifiat. Letak tangan di sendiri pun, di mana tempat nak letak pun tak sama. Mazhab Hambali di bawah daripada tempat sembelih, tu mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i atas daripada pusat. Mazhab Hanafi bawah daripada pusat. Mazhab Maliki lepas terus. Dia gitu. Tak sama tu. Ada riwayat hadis belaka. Mazhab Hambali tahtan nahri ni, bawah tempat sembelih. Ni sembelih sinilah, di bawah ni. Ni kadang-kadang orang pergi Mekah, tengok ke Mekah sembahyang gini, dibalik sembahyang ni kata. Oh, dah payahlah tu mazhab Hambali. Semuanya ada riwayat hadis belaka. Oh, tak besar dah tu. Mazhab Syafi'i atas daripada pusat, mazhab Hanafi bawah daripada pusat. Mazhab Maliki tak pegang, lepas terus. Sama dengan Syiah. Dia tak pegang, lepas terus. Ada ni. Memanglah kalau kita kira macam apa kan? Steady. Dah relax sikitnya mazhab Hanafi lah duduk bawah. Dah memang. Kalau kita nak merapatkan saf, tu macam ni. Kalau kita nak merapatkan saf. Sebab kadang-kadang kalaulah semayang tu tak padat sangat, saf tu tak padat sangat, okeylah kita duduk gini. Kalaulah agak padat, ramai sangat orang, kita ingat baik, kadang-kadang siku kita ni menyakiti orang sebelah. Kena kira pula tu. Kan tak kita dah atas kan? Bila tu dah atas, jadi siku kita ni ambil ruang juga. Kalau tangan duduk bawah, siku kita duduk dalam. Faham tak ni? Kalau tangan naik atas, maka siku kita ambil ruang. Kalau semayang tu agak macam duduk tu macam sepik sangat, jaga siku kita. Jangan buat siku kita duduk tikam tulang rusuk orang. Ganggu orang semayang hukumnya haram. Ganggu semayang hukumnya haram. Perkara-perkara sunat pun kita nak buat, kena tengok keadaan. Contoh-contoh orang lelaki. Masa sujud orang lelaki, sunat buka. Tetapi tengoklah kalau saf tu terlampau rapat, kalau kita buka kita punya siku tu menyakiti orang sebelah, janganlah buka. Kan sunat, sunat tu tengok keadaan. Kalau saf tu agak rua sedikit, tak padat sangat, kita bukalah. Kalau kita jadi imam, kita bukalah siku tu. Tapi kalau kita jadi makmum, kemudian agak rapat, jaga sikit siku tu. Kadang-kadang orang sebelah tu, Allah selik dia. Dia buka pula tu, tubik pula dah ekong ke apa? Tubik ekong, tubik bau. Hok tak mandi nak kata kan ni. Jadi dia memang mazhab Hambali duduk sini. Mazhab Syafi'i kita duduk bawah, mazhab Hanafi duduk bawah tu lagi. Memang kalau kita nak betul nak rapat sah, memang mazhab Hanafi. Betul orang Hanafi ni lah dia buat ceramah. Betul Nabi ada ketika semayang seumpama ni. Sebab apa? Sebab masa tu Nabi sejuk, dia kata. Ada ketika Nabi semayang letak atas dia pusat. Sebab apa? Sebab Nabi lapar masa tu. Ni orang nak pakai mazhab Hambali. Ketika mana Nabi semayang hak steady, tak ada sujud, tak ada lapar, Nabi buat kan dia? Duduk bawah. Ini nak hak dia. Duduk gitu. Ni steady ni. Relax semayang. Tapi dia pegang mana? Dia pegang gini. Kemudian nak ceritanya kita duduk sini ni macam-macam pula. Ada pegang pergelangan atau masyhur kitanya. Ada letak atas pergelangan, letak dengan sekalian 5 jari, ada letak 3 jari, ada pegang sini. Tok mazhab Syafi'i ada bagai-bagai pula. Jadi kalau kita nak letak tangan kiri kita ke kiri, maka tangan kanan bubuh atas belakang tangan kiri. Jangan bubuh di pergelangan jadi ni kata-kata jadi terpaling dada ni. Ataupun kita letak tangan kiri kita ni di tengah, atas daripada pusat. Tangan kanan pegang di pergelangan, tangan kanan ni lah pergi kepada hati. Gitulah gini. Maka tak ada lah kata tangan kiri duduk di kiri, sebelah kiri. Kemudian tangan kanan pegang pergelangan. Dada kita macam mana?
Kadang-kadang tengok tu nampak apa ni, sakit dia semayang, nampak dah nyenggeng pagi tu lalu. Tapi masalahnya adalah kalau bawa kepada berpaling dada daripada kiblah, batal sembahyang. Kemudian berpaling daripada kiblah ni dengan sengaja atau dengan lupa. Lupa. Dan ini padahal panjang masa berpaling. Kalau lupa tu, kita berpaling dada, tak teringat, tapi panjang masa. Panjang masa nak kira lama mana? Kira pada uruf. Kalau sekejap, tu kejap tu tak teringat sana kan, tak teringat lupa, maka balik dada kepada kiblah, sembahyangnya diteruskan, sembahyang tidak batal. Tapi kalau sengaja, sekejap batal dah. Kalau dilanggar oleh orang tadi, macam tadi nak keluar dilanggar kita, dada kita berpaling dari kiblah, walaupun kita segera membetulkan dada kita, tetap solat kita batal. Sebab hak dikerasi seumpama tu dihukumkan seperti dengan sengaja juga, walaupun kita tak sengaja, dia yang langgar kita. Kemudian kita dalam sembahyang, syarat sah sembahyang adalah menghadap kiblah dengan dada. Berpaling dada daripada kiblah membatalkan sembahyang. Tetapi kita dalam berdiri, dalam duduk, memanglah kita menghadap kiblat dengan dada. Tetapi kalau kita rokok dan sujud, dada kita bukan ke kiblat, dada kita ke bawah, ke lantai. Nak ke kiblat macam mana pula tu? Sekarang kita syarat sah sembahyang menghadap kiblat. Daripada permulaan sembahyang sampai kepada selesai memberi salam, menghadap kiblat dengan dada. Persoalan kitanya dengan dada adalah ketika solat kita dalam keadaan berdiri ataupun dalam keadaan duduk. Apabila kita rokok, kita sujud, nak kira macam mana kiblat? Sebab dadanya sudah ke bawah. Maka rokok sujud, kira kiblat adalah tubuh kita. Kita rokok ke mana? Kalau kiblat seumpama ni, rokok gini, sujud gini. Tapi kalau kita biasa berlakunya sujud, rokok tak berlaku sujud. Dia nak sujud di hadapan, ada anak ke cucu ke duduk sekat di hadapan. Ni dia duduk atas jadah kita ni. Dia duduk congok atas jadah, nak sujud ke mana? Kita pun sujud di tepi dia. Maka kita duduk seumpam ni, kita pun sujud ngelok. Bagi apa ni? Sudah berpaling daripada kiblah, batal sembahyang. Ada ni? Dak sekarang ni dia tak kisah tubuh dia di tempat yang sama. Cuma masa sujud dia larilah tubuh dan kepala dia pada sejadah tu, sebab tengah sejadah tu ada anak, ada cucu. Pandai ni. Maka dia pun apa ni? Sudah berpaling daripada kiblah. Sebab dia kena sujud gini. Ni kita letaklah kiblah ni mengikut bangunan kita ni, bangunan tasim Quran kita ni. Jadi mana rokok, sujud, tiba-tiba dia sujud, dia lari sebab ada budak di hadapan. Atau sudah berpaling dari kiblah tu. Ada ni. Lepas tu nak macam mana dia duduk atas jadah ni? Kita esok duduk kita tu, kita lari duduk kita tu ke tepi, barulah kita sujud ke tepi. Jangan punggung di tempat yang sama, tetapi sujudnya lari. Maknanya kita kena alih punggung kita biar duduk tepi, kita bersujud straight ke hadapan. Tapi masalahnya bila kita lari punggung ke tepi, budak tu pun pergi ke tepi juga. Guna kira tak ada apa-apa, mengilah lah. Mok ketuk ke, dah. Dia main duk gurau depan gitu. Mana? Mana? Kucing mudah je, tolak lah dia. Ni kalau budak nak tolak ke mana? Dia nampak duduk depan sangat, dia pun duduk nerak depan. Kita sujud atas perut dia lah. Sujud atas perut dia lah. Tidak boleh sujud atas anggota tubuh. Anggota tubuh kita, bukan anggota tubuh orang lain. Tak boleh sujud berlapik dengan baju semayang. Baju semayang kita, bukan baju semayang orang lain.
Macam mana lain tak ada kena-kena dengan kita. Kita nak sujud, baju semayang orang depan masuk di tempat sujud kita. Kita sujud atas baju semayang dia. Tak boleh sujud atas baju semayang. Atas baju semayang hak kita pakai. Jadi anggota tubuh tak boleh. Ni anggota tubuh kita. Nak sujud kita bubuh tangan. Tak sah lah masa sujud tu. Kita nak sujud, anak kita bubuh tangan kat sujud kita. Kita sujud atas tangan tak ada masalah. Sebab bukan anggota kita. Kan ni? Tu tak ada masalah tu. Sujud atas benda pun tak ada masalah. Jangan pakaian kita, jangan anggota tubuh kita, tu je. Jadi kalau kita nak sujud, kita lari daripada tubuh kita tu. Sebab ada anak di hadapan. Bang abang kata berpaling daripada kiblah batal sembahyang. Tapi dada, situ tak kira dada. Itu kita tubuh kita pula. Kemudian di antara yang biasa dalam kitab diperingatkan adalah ketika kita berpaling muka ketika memberi salam. Kita berpaling muka ketika memberi salam ni disunatkan berpaling sampailah orang belakang nampak pipi kita. Berpaling sungguh-sungguh lah pada ni. Berpaling ke kanan, berpaling ke kiri, berpaling sungguh-sungguh. Sebab diriwayatkan Nabi SAW berpaling sehingga dilihat hatta yura bayadu khaddihi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dilihat akan putih pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada pihak belakang. Berpaling banyak. Cuma kita berpaling banyak ni dada jangan bergerak. Janganlah masa bersalam assalamualaikum dengar dada bergerak, jangan. Dada kena straight ke hadapan. Yang berpaling banyak adalah muka. Mana berpaling gitu muka. Berpaling. Tapi jangan muka berpaling, dada pun bergerak. Jangan. Tu kena jaga dada. Yang disuruh berpaling hanyalah muka sahaja. Dada jangan bergerak sama sekali. Kan ada dia beri salam kan. Dia berpaling, assalamualaikum warahmatullahi. Sikit je bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebab apa sebelah tu orang balah dengan dia? Tak saya nak tengok sebelah. Jadi berpaling tu sikit sangat. Angguk tu nak noyak kau belakang tu, aku sudah dah sembahyang, mari kita jalan. Jangan duk angguk-angguk. Itu pergerakan anggota besar. Sekali hukumnya makruh, dua kali hukumnya makruh. Duk angguk. Abang kata apa? Pokok angguk. Poke apa ke? Poke. Pokok. Poke. Kelantan bagi pokok. Terengganu bagi poke. Macam pokok angguk. Orang panggil dah angguk-angguk apa benda? Bergerak kepala sekali anggota besar hukumnya makruh. Bukan suruh hangguk-hangguk, berpaling. Lepas tu berpaling. Bukan duk. Dia tu pokok hangguk Dia duk hangguk-hangguk buat apa? Dok dia tengok. Masih dia tengok orang semai sunat tu. Ayah haji ni hangguk. Nak hangguk etek ada macam tu. Tak ada. Berpaling sahaja. Berpaling. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu kita betul balik muka kita ke kiblah. Berhenti sekejap. Laqtatun latifah. Saktatun latifah. Berhenti sekejap. Dan kita Ihya Ulumuddin. Berhenti sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru balik mula ke kiblah. Ada ni. Jangan assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah gitu. Banyak timah pasang gitu. Dia berpaling assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu betul balik muka ke kiblah. Berhenti sekejap. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi. Balik semula. Lepas tu letak tangan di ubung-ubung, raut muka. Itu hadis dhaif. Hak yang diamal oleh kebanyakan kita tak ada masalah lah. Tak sedut balah hak letak tangan di ubung-ubung kemudian raut muka tu. Tak sedut balah tu.
Atau ada dalam kitab Al-Azkar bagi Imam Nawawi, tak ada masalah tu. Hak tambah raut muka, tak sedar lah muka dia. Hak orang nak raut muka, tak sedar sibuk lah kitanya. Gitu je. Ada ni. Tapi tak ada, hanggut-hanggut tak ada. Tak ada. Bergerak anggota besar satu kali, dua kali, hukumnya adalah makruh. Nah. Kemudian hak berkaitan dengan memberi salam, satu lagi yang kita nak kena ingat. Hak ni biasa saya tekan ketika cerita bab semayang orang sakit. Semayang orang sakit, berdiri, kemudian duduk, kemudian mengiring, kemudian melentang. Faham? Berdiri, duduk, mengiring, kiblah adalah dada. Pasang tak? Kita berdiri, kiblah dada. Kita uzur sakit, kita semai duduk, kiblahnya dada. Kita uzur daripada duduk, kita semai mengiring macam mayat dalam kubur, kiblahnya kira di dada. Tapi kalau kita semai melentang atas belakang, kita semai melentang atas belakang, dadanya ke langit, bukan ke kiblah. Kita mengiring, memang dada ke kiblah, tak ada isu dada situ. Tapi kalau kita solat uzur dan keadaan melentang, dadanya ke mana? Dadanya ke langit, bukan ke kiblah. Melainkan kalaulah dia semai melentang atas katil hok boleh pusing, boleh angkat pusing ke, ataupun pakai remote dia ada tu kan, hok automatik tu. Ada hok jenis pakai hok pesen-pecek gini, ada hok manual dia pusing. Hok pakai pecek gini lah. Anak duduk dapur, bunyi mak dia. Tengok dia pusing kau ni, jadi katil tu jadi. Selit orang tua tu. Dia mungkin tak selesa, dia pun dia pecek kok mana tak tahulah. Dia salah pecek jadi lekat kawan tu orang tua. Dia pakai pecek ni. Ada hok jenis pakai manual ni orang buat. Jadi kalau ada katil seumpama tu, wajib kita angkat katil tu sedikit. Ada ni, angkat katil sedikit, maka bukan kata sampai ke duduk, bukan. Mana biar duduk gini lah. Maka dadanya kira maka kiblahnya kira di dada. Ada ni, boleh tu pakai dada tu, sebab katil tu boleh angkat. Tapi kalau katil biasa tak boleh nak angkat, maka kiblah berpindah kepada muka. Wajib bubuh bantal di bawah kepala. Wajib bubuh bantal. Bila bubuh bantal, bukan setinggi sangat, bukan kata bubuh bantal dua butir ke dak. Mana biar angkat kepala sedikit, biar muka tu ke kiblah. Sikit je lah. Bukan kata angkat bantal sampai tekuk jadi gini, bukan. Angkat sedikit bubuh bantal, wajib. Tiba-tiba tidak ada orang yang boleh tolong berbantal. Contohnya, dia seorang diri je terlentang ni. Dadanya ke langit, mukanya ke langit, kiblahnya ke di tapak kaki. Dia gitu. Ada ni. Ni orang uzur. Ada. Cuma nak ceritanya, kalau kiblah tu kira di muka, sebab katil tu tak boleh nak angkat. Mana katil biasa, maka dadanya ke langit, kiblahnya ke di muka. Maka muka tidak boleh berpaling ke kanan ke kiri. Kita tadi kata muka berpaling ke kanan makruh kalau tak ada hajah. Muka berpaling ke makruh jika kalau tidak ada hajah. Kiblat ni duduk di dada. Faham tak ni? Berpaling muka, tu tidak membatalkan semayang. Sebab kiblat ke di dada. Adapun kalau solatnya melentang atas katil biasa, kiblat sudah tidak kira di dada. Sebab dadanya ke atas ke langit. Kiblat kira di muka, yang bantal di bawah tu. Bantal kiblat kira di muka. Maka muka ni tidak boleh berpaling ke kanan, tidak boleh berpaling ke kiri. Berpaling je muka, dikira berpaling daripada kiblat. Batal sembahyang. Faham tak tu? Ketika wisalam pun, wisalam tak payah mana pula, wisalam tu rukun kauli. Berpaling jangan ketika wisalam. Bukan wisalam tak boleh, wisalam itu rukun kauli. Assalamualaikum itu rukun kauli, salam yang pertama.
Assalamualaikum. Yang kedua sunat hai'ah. Berpaling sunat hai'ah yang lain pula. Berpaling jangan. Sebab kiblahnya duduk di muka. Kalau dia berpaling ke kanan, sudah berpaling daripada kiblah, batal sembahyang. Sebab kiblah duduk sini. Ada pun berpaling muka ke kanan, ke kiri ketika memberi salam pertama, kedua, sunat hai'ah sebab kiblatnya duduk di sini, di dada, bukan di muka. Faham tak? Mana? Ke tak ada nak kejar? Dan kita biasa beri salam, berpaling ke kanan ke kiri dengan muka kita. Itu hak kiblat kira di dada. Semai duduk, semai mengiring, kiblat kira di dada. Ataupun semai melentang tapi katil tu boleh angkat, jadi kiblat kira di dada. Tapi apabila apabila boleh berbantal, maka kiblat kira di muka. Tapi kalau tak ada rubuh bantal, kiblat kiri tapak kaki. Tapak kaki kan straight ke kiblat tu kan. Kaki. Masa kiblat kiri tapak kaki sebab tak ada rubuh bantal, maka ketika memberi salam, sunat hai'ah lah berpaling ke kanan ke kiri. Tetapi ketika rubuh bantal, kiblat kiri muka. Muka tidak boleh berpaling ke kanan, muka tidak boleh berpaling kiri, wa imma ketika memberi salam. Faham tak? Salam rukun kauli je lah. Salam yang kedua sunat hai'ah kauli dia panggil. Dia ada sunat hai'ah kauli. Rukun kauli memberi salam yang pertama, memberi salam yang kedua sunat hai'ah kauli. Berpaling sunat hai'ah fa'li dia panggil. Tu jelah kita biasa sebutnya rukun kauli, rukun fa'li. Dan sunat kauli, tak ada sunat kauli, tak ada sunat fa'li. Kita tahunya rukun kauli, takbir, Fatihah, tasyahud, selawat, memberi salam. Itu rukun kauli. Sunat kauli ada dua. Ada sunat ab'ad kauli, ada sunat hai'ah kauli. Mana sunat ab'ad kauli? Tasyahud awal kauli lah tu bacaan. Kunut kauli lah tu. Hak sunat ab'ad. Hak sunat hai'ah kauli, doa iftitah, membaca surah, membaca tasbih dan rakaat sujud. Memberi salam yang kedua, itu panggil sunat hai'ah qauli dia panggil. Mana? Sunat fi'li pun ada dua juga. Ada sunat fi'li ab'ad, sunat fi'li hak ab'ad. Ada sunat fi'li hak hai'ah. Mana sunat fi'li hak ab'ad? Berdiri ketika membaca kunut, itu sunat fi'li tu, ab'ad. Mana sunat fa'li ab'ad? Duduk ketika baca tasyahud awal, itu sunat fa'li ab'ad. Mana ni? Mana pula sunat fa'li hai'ah? Angkat tangan ketika takbir, letak tangan di dada, itu sunat fa'li hai'ah. Hak tulis tu je. Maknanya memberi salam yang pertama atau rukun kauli, memberi salam kedua tu sunat kauli. Berpaling tu sunat fa'li, tak boleh sebab dada sudah kiri di muka, bukan kiri di dada. Hati nak kena jaga sikit. Hak berkaitan dengan berpaling tu lah, berpaling muka ke kanan ke kiri tanpa hajah, hukumnya makruh, melainkan kalau kiblatnya letak di muka. Kita jaga molek situ. Melainkan jikalau kiblahnya duduk di muka. Bila kiblah duduk di muka? Ketika solat melentang yang boleh berbantal di bawah kepala. Tu kiblat kiri di muka. Lain tak kiblat kiri di dada lah. Dan juga kalaulah solat melentang atas belakang, di bawah kepala tak boleh nak berbantal, tak ada orang tolong contohnya, maka kiblatnya kiri tapak kaki. Maka ketika tu sunat berpaling ke kanan kiri juga ketika memberi salam. Kan? Ni cerita bab semayang ni, mudah-mudah sangat je. Ni hak minggu lepas tak tanya lagi nak minggu lepas ni. Hak depan nak tanya minggu lepas kan? Hak depan. Hak minggu lepas ingat tu. Sujud sejadah. Ni kunut, tasyahud awal,
Sujud sahwi, mana? Dengan 4 perkara, 4 sunat lah. Hukumnya berbeza tu. Kena. Hak melepas. Sujud sejadah wajib ikut imam ketika imam sujud dan ketika imam tidak sujud. Imam sujud kita wajib sujud sejadah. Imam tidak sujud, dia membaca surah sejadah tapi tidak sujud. Kita makmum tidak boleh sujud sini-sini. Kita wajib ikut imam pada meninggalkan sujud. Jadi sujud sejadah imam buat, kita wajib turut buat. Imam tinggal sujud sejadah, kita wajib turut tinggal sujud sejadah. Berbeza sebaliknya dengan kunut. Imam membaca, kita boleh tak mau baca. Kita duduk berdiri. Imam baca kunut, kita berdiri. Tak ada apa-apa. Mana apa kita menyalahi. Imam baca, kita menyalahi dengan tak baca. Semayang tak batal. Imam tak baca. Sebab imam lupa, kita sunat baca kunut pendek sendiri. Makna apa? Kunut kita boleh menyalahi ketika imam baca dengan orang kita tak baca, dan kita boleh menyalahi dengan imam tinggal. Kunut kita boleh baca. Adapun sujud sejadah, kita kena turut imam pada buat dan juga pada tinggal. Kunut kita boleh menyalahi ketika imam baca dan ketika imam tak baca. Imam baca, kita boleh tak baca. Imam tak baca kunut, kita boleh baca sendiri. Apa tu? Sebalik antara sujud sejadah dengan kunut. Hak payah sikitnya adalah tasyahud awal dengan sujud sahwi. Itu payah sikit lah. Sebab dua tu tadi imam buat, imam tinggal. Kan gitu. Sujud sejadah imam buat ke imam tinggal ke, makmum kena turut. Kunut imam buat ke imam tinggal ke, makmum boleh menyalahi. Faham tak ni? Mudah sikit tu. Sujud tilawah, sujud sejadah, makmum wajib ikut imam ketika imam buat dan imam tinggal. Kalau imam sujud sejadah, kita wajib sujud. Kita imam tak sujud, kita wajib tak sujud juga ikut imam lah. Adapun kunut, kita boleh menyalahi ketika imam buat, imam baca kunut, dan ketika imam tak buat, imam tinggal kunut. Kita boleh menyalahi kedua-dua. Imam baca kunut, kita tak mau baca, boleh. Tapi jangan buat lah gitu. Imam tak baca, kita boleh baca sendiri. Kunut pendek. Mana? Itu mudah. Sebab sujud sejadah, imam buat, imam tinggal, wajib kena turut. Kunut, imam buat, imam tinggal, boleh menyalahi. Tapi tasyahud awal dengan sujud sahwi ni, dia antara imam buat dengan imam tinggal tu, satu wajib turut, satu boleh menyalahi. Kemudian antara tasyahud awal dengan sujud sahwi ni, dia balik dua tu. Dia balik. Antara imam buat dengan imam tinggal, satu wajib turut, satu boleh menyalahi. Tapi antara tasyahud awal dengan sujud sahwi ni ditukar. Tasyahud awal imam buat, imam baca, makmum boleh tak mau baca. Dan makmum tak mau baca, buat guana. Imam duduk tasyahud awal, makmum naik rakaat 3. Tu dia panggil mendahului imam tu. Tu makruh. Mendahului imam makruh je, tak batal. Kena ngaji pula hak batal, hak mana pula. Hak batal ni mendahului imam, 2 rukun fa'li baru batal. Ada ni. Dia hanya imam tasyahud awal, dia terus kepada berdiri rakaat 3. Tu bukan tidak membatalkan sembahyang lagi tu. Makruh tu makruh lah. Ada ni. Maknanya imam membaca tasyahud awal, imam buat, makmum boleh menyalahi. Tetapi kalau imam tinggal, makmum wajib ikut pada tinggal. Ada ni. Kamu lepas ni. Balik buat catatan guana. Macam sebut mengelepah lah. Buatlah catatan, gambar rajah, mengikut faham masing-masing. Nak buat guana, nak lukis guana. Nak raik ke, nak pakoh ke, nak buat guana tu atas faham masing-masing lah. Jadi tasyahud awal, imam baca, makmum boleh menyalahi. Dengan bahu makmum berdiri rakaat 3 tanpa membaca tasyahud, hukumnya makruh. Tetapi bila imam tidak baca,
Imam tertinggal tasyahud awal, dia naik rakaat ketiga terus, maka makmum wajib ikut imam pada meninggalkan tasyahud awal. Kalau makmum pandai-pandai baca sendiri, batal sembahyang makmum. Jangan pula imam nak rakaat ketiga lupa lah ni, lupa. Apa tu imam tasyahud awal sunat abad kan? Kalau tengok dia keliru dengan kunut. Kunut sunat abad tu imam tinggalkan, makmum boleh baca kan? Jadi kalau tasyahud awal imam tinggal naik rakaat ketiga, kita boleh baca juga. Jangan pakai akal gitu. Dia beza. Imam tinggal kunut, kita disunatkan baca. Dengan imam tinggal tasyahud awal, kita wajib kena tinggal juga. Dia bezanya kat mana? Sekarang sebelum imam lupa membaca kunut, imam i'tidal, bukan? Imam i'tidal, makmum pun i'tidal. Lepas selesai i'tidal, imam lupa kunut, imam pun turun sujud. Kemudian makmum baca kunut. Makmum ada tak buat pergerakan yang lain daripada imam selain dia kunut? Tak ada, sebab tadi makmum berdiri i'tidal, imam berdiri i'tidal juga, sama je. Tak ada, cuma kita panjang sikit untuk baca kunut, betul boleh. Adapun tasyahud awal, imam lepas sujud yang kedua, imam kan naik terus kan, tak ada duduk kan. Jadi kalau kita baca tasyahud awal, berarti kita buat duduk yang tu imam tak buat. Adapun kita membaca kunut dalam i'tidal berdiri tu, imam buat juga. Beza tu kan. Ada ni. Sekarang imam i'tidal, makmum i'tidal, tiba-tiba imam lupa kunut. Makmum hanya baca kunut je. Perbuatan berdiri, perbuatan ikut imam saat ni dah. Tak ada buat perbuatan berdiri sendiri, tidak buat. Cuma kita buat baca kunut je, imam tak baca. Adapun kalau imam tinggal tasyahud awal, imam ada tak buat duduk? Tak buat duduk. Jadi kalau kita duduk baca tasyahud awal, bukan tasyahud awal je kita baca, imam tak baca. Perbuatan duduk tu kita pergi buat, imam tak buat. Adapun hak kunut, kita hanya buat kunut je, imam tak baca. Berdiri, hak kita berdiri i'tidal tu imam buat juga, bukan kita buat benda baru. Memanglah sama-sama sunat abad. Kunut sunat abad, tasyahud awal sunat abad. Kalau imam tinggal kunut, kita disunatkan baca. Imam tinggal tasyahud awal, kita boleh baca juga sebab dia sunat abad juga. Jangan nak apa waktu saja. Sebab kunut dalam i'tidal yang imam buat juga. Tapi kalau imam tinggal tasyahud awal, imam naik terus kepada berdiri. Sebab tu ini pandangan daif lah. Ini pandangan daif. Imam selepas dia sujud yang kedua, dia naik rakaat ketiga, dia lupa tasyahud, dia ada duduk istirahat. Kalau duduk istirahat dulu, pandangan daif kata boleh baca tasyahud awal. Sebab imam duduk kat sekejap. Pandang ni. Kan kita duduk istirahat kan. Daripada sujud, sebelum kita naik pada berdiri kan, kita duduk. Duduk. Daripada duduk istirahat. Kemudian barulah naik. Jadi ada pandangan daif mengatakan bila imam duduk istirahat, sebelum naik rakaat ketiga, maka makmum boleh baca tasyahud awal. Sebab tu imam buat kot duduk saat ni. Itu pandangan daif tu. Pandangan mutamak tak boleh. Walaupun tu imam duduk istirahat, makmum tidak boleh membaca tasyahud awal jikalau imam tinggal tasyahud awal. Jadi tasyahud awal, imam baca, makmum boleh menyalahi. Tasyahud awal, imam ada tukar. Tasyahud awal, imam baca, makmum boleh menyalahi. Imam tinggal, makmum wajib ikut tinggal. Lepas tu sujud sahwi, tukar tu je lah. Tukar sana ni. Imam membaca tasyahud awal, makmum boleh menyalahi. Tukar. Imam sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi, kena turut. Tukar. Tasyahud awal, imam tinggal tasyahud awal, makmum apa hukum? Wajib tinggal tasyahud awal. Imam tinggal sujud sahwi, makmum apa hukum? Boleh sujud sahwi. Tukar. Tadi imam tinggal kunut. Kemudian imam terus memberi salam tanpa sujud sahwi. Kita pun, apa imam? Kunut sudah tak baca. Lepas tu tanpa sujud sahwi pula, imam beri salam yang kedua,
kita pun makmum sunat sujud sahwi sendiri. Mana apa tu? Imam tinggal sujud sahwi, makmum boleh sujud sahwi. Sebaliknya, imam tinggal tasyahud awal, makmum wajib tinggal tasyahud awal. Imam sujud sahwi, kalau imam tinggal, kita boleh buat. Kalau imam buat, kita wajib turut buat. Jangan malah sujud sahwi, tak boleh, melainkan niat mufarakah. Mana kalau tasyahud awal imam buat, makmum boleh tinggal. Sujud sahwi imam buat, makmum wajib buat. Sebaliknya tu, tasyahud awal imam tinggal, makmum wajib tinggal. Sujud sahwi imam tinggal, makmum boleh buat. Ada ni, tukar. Ni payah sikit kau ni. Payah kau ke? Dah kan buat gambar gajah dah kan. Tak ingat mana lagi. Ngapa nah? Dah kaki sampai masa kan. Siapa kat kedua, imam tinggal tasyahud awal. Kita pun pening dah. Tak mana kena muafakat mana? Jangan buat gitu. Dah sekarang ni kat kedua. Tak sepatutnya tasyahud awal, imam lupa. Mana kat ketiga? Kita pun hak mana hak kena ikut hak mana dah catatan gambar gajah tu tak bawa pula. Kalau bawa boleh tengok. Tak kalau bawa. Mana? Sama juga kalau bab sujud sahwi. Imam tak ada tinggal apa-apa ni, kenapa tiba-tiba imam sujud sahwi malah sujud tak boleh. Imam sujud saja kita wajib sujud. Ada ni. Sebab macam sebut minggu lepas kan, 5 sebab yang mana berlaku sunat sujud sahwi. Bukan sebab tu semua kita tahu, bukan. Ada ni. Bukan sebab tu semua kita tahu. Sebab tu imam sujud sahwi, kita wajib sujud sahwi. Melainkan kalau kita tahu imam sujud sahwi hak tak sunat sujud, dia nak tahu mana, dia tulis di kertas. Jadi kertas dia pulu ke makmum belakang, dia bertulis, saya nak sujud sahwi sebab tadi saya lupa baca tasbih dan rokok dan sujud. Itu sunat hayah je. Dia sunat sujud sahwi tu mereka mazhab Hanbali, mazhab Hanbali sunat sujud sahwi. Dia pun sujud, kita tak ikut, tak tahu dah salah. Dah ada ke imam wajib tulis gitu belakang baik kita? Wajib ikut je lah. Tapi saya tak ikut imam sujud sahwi, saya mufarakah pernah. Bukan, kita memang tak tahu apa kerana sujud sahwi, kita takkan tahu. Tapi sebab dia kat keempat, dia nak naik kat kelima, dia terlajak, dia lupa, dia gerak sikit je, subhanallah, mana tak sempat bergerak ke atas pun. Dia pun duduk semula, kemudian dia sujud sahwi. Jadi hati duk mikir ke hok congik punggung saat ni dah sujud sahwi, tak boleh sujud sahwi lah tu, sebab pergerakan sikit je. Melainkan kalau naik kat kelima dah tegak dah, subhanallah, dia pun turun balik sunat sujud sahwi. Ini baru dia congik punggung, makmum subhanallah, makmum standby dah tu imam tu. Sebab dia selalu seumpama tu. Mana tu imam, makmum standby dah. 4 rakaat dah ni. Dia congek je punggung, subhanallah. Makmum jaga dah. Makmum tanyalah dia, tu imam, buat apa tu imam ni? Nak naik kat kelima sokmo ni, kenapa tu imam? Tanya tu imam, Allah, saya nak binisah lagi sebenarnya, dia kata. Dia cerita, nak binisah lagi. Khoyal apa kali tu. Bolehlah binisah lagi. Nak naik kat kelima juga. Orang ni tak tahu nak cerita. Tapi nak cerita makmum memang standby. Tapi nak cerita dia congek punggung, subhanallah, dia pun turun, dia sujud sahwi. Jadi masa tu saya pun mikir, biar sebab kita wajib sujud, sebab kita tahu apa punca. Tapi berasa waktu dah, tapi kita dah nak kata. Jadi saya pun punya mufarakah, pergi salah, tak ikut dia. Sudah je semayang, sudah je wirid doa, orang pun keluar belakang tanya, itu imam, tu imam tadi sujud sahwi kenapa? Dah saya tadi nak terajak naik kat kelima, tadi terkakak punggung sedikit sahaja, tak sunat sujud sahwi. Kalau sujud sahwi pada tempat yang dia tidak disunatkan, batal semayang. Pada ni hati nak sujud sahwi kena ngaji molek pula.
Jangan dia buat mudah-mudah. Tapi kalau kita tak tahu kenapa, kita wajib ikut je. Tapi orang ni berasa memikir tak sedap rasa ni. Mungkin kerana congek punggung tu, tak tahu juga sebenarnya, tak tahu apa kerana. Cuma gamuk je. Tapi kalau kira wajib kena sujud lah. Tak ambil sujud sahwi, niat mufarakah, beri salam sendiri. Gitu je lah. Faham tak? Jadi sujud sahwi, imam sujud, kita wajib ikut. Imam tinggal kunut tadi, sepatutnya sujud sahwi, dia beri salam kita, sujud sahwinya tidak. Kita sunat sujud sahwi sendiri. Mana apa? Imam tinggal, kita boleh buat. Adapun kalau tasyahud awal, imam tinggal, makmum wajib tinggal. Tu. Hak minggu lepas ni. Mana? Tasyahud awal kena ikut imam pada tinggal. Sujud sahwi kena ikut imam pada buat. Gitu. Sujud sahwi kena ikut pada ketika imam buat. Tasyahud awal, makmum wajib ikut imam pada ketika tinggal. Kunut ni dia boleh belaka dua-dua. Sujud sejadah dia kena turut belaka dua-dua. Itu mudah. Mana? Tu kata balik ngapa mana tu tu ada periksa ke? Ada periksa ni kata. Ngapalah sikit. Kan? Itu dah kitab di cerita belaka lah perkara tu. Memang biasa kadang-kadang seorang kelas tu 2, 3, 4 tahun buat tubik sekali, dah ingat pula dah. Cuma bila cerita balik yang kedua ketiga tu dia jadi mudah sebab ada dah ni. Ada dah dalam kepala kita. Takut dapat masa imam tinggal tasyahud awal, kita duk mikir hak mana ni imam tinggal ni mana kat ketiga dak baca tasyahud awal ni nak warna ni warna apa? Wajib kena turut imam tinggal. Imam sujud sahwi ni warna ni wajib kena turut ketika imam sujud sahwi. Gitu sudah ni. Kan ni hak ulang balik hak minggu lepas. Ulang balik hak minggu lepas. Habis. Ke-13 nya memberi salam dengan saja pada pada barang yang bukan tempat salam. Wallahu a'lam. Ni kita ni aku tak kudu ni lama ni. Masih kita baca. Muka surat 15 bagi atas sekali. Surat 15 bagi atas sekali 20 sifat hati. Ini 20 sifat hati yang keji dan yang terpuji. Surat 15 bagi atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Tidak menghendaki kemegahan bukan bermakna menolak segala jawatan dan dari menjadi pemerintah. Yang dilarang ialah bermegah-megah dengan jawatan dan kuasa yang diberi. Kerana seseorang yang diberi jawatan itu adalah memikul tanggungjawab dan amanah di dalam menyempurnakan tugas-tugas yang dipikul ke atasnya. Ia tidak ada kelebihan daripada orang lain, masing-masing memikul tugas dan tanggungjawab. Orang yang paling baik ialah yang melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan jujur dan ikhlas. Lihat Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam meminta supaya diberi jawatan menteri negeri. Negeri menjadi makmur di masa Nabi Yusuf memegang jawatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali semuanya telah memegang jawatan kepala negara. Apa yang menjadi hasrat dan cita-cita ialah menyempurnakan dalam menuju kerana Allah Ta'ala
dengan tetap mematuhi dan melaksana titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ni sifat keji yang kelima. Apa? Cinta kemegahan. Kasih akan kemegahan. Kasih akan kedudukan. Kasih akan pangkat. Dia panggil hubbul jah. Kasih akan kemegahan, kasih akan pangkat. Ini di antara sifat yang tercela. Kemegahan pangkat di sini bukan hanya orang nampak besar dan negara sahaja. Terkadang cinta, kasih, kemegahan kedudukan dalam masjid, dalam surau, dalam apa-apa pertubuhan lah. Sebab apa? Jadi kadang-kadang nak jadi pengurusi masjid surau yang mana tidak ada allowance pun, tetapi jadi macam berebut-rebut. Hak ni jatuh, hak ni jatuh, hak ni fitnah, hak ni fitnah. Apa? Tak ada elang, tak ada gaji. Kadang-kadang kalaulah tak ada duit, dia kena buat keluar duit dia dulu. Kau susah pula. Tapi kenapa dia nak kemegahan? Kemegahan ni lebih mahal daripada harta lagi. Orang kasih ke harta kan, lebih besar kasih kembali daripada kasih ke harta. Orang sanggup habis harta untuk dapat kemegahan. Orang sanggup habis harta untuk dapat kemegahan. Mana kasih berkemegahan tu dicela pada syarat. Tak pada ni. Kasih berkemegahan. Kemudian kasih berkemegahan ni bukan bermakna menolak segala jawatan daripada menjadi pemerintah. Bukan tolak jawatan. Tapi bukan kasih cinta loba pada jawatan tu. Orang yang kasih loba cinta pada jawatan ni, kehidupan dia jatuh menjatuh, panggil apa? Tikam menikam lah. Mau naik aku tikam, aku jatuh, aku fitnah, aku apa. Orang hak seumpama ni, orang panggil apa? Meroyang orang panggil ni. Ni orang meroyang nak jawatan ni, dia nak tidur malam, dia ngigam malam, dia bangun pagi, pola tak mikir jawatan tu je. Ni kalau mati tak ada boleh jawatan kau, tak berjarah apa mati. Macam mana orang seumpama ni hidup dia? Dah tergila-gila. Melainkan kalaulah diberi tugas, terimalah. Kalau kita berkelayakan, tak ada orang lain dah hak agak boleh, kita terima, bukan tolak. Tapi setengah orang ni dia loba, dia cinta, dia kejar kepada jawatan tu. Sanggup korbankan segala-galanya. Sanggup korbankan agama, bangsa dan negara untuk dapat jawatan tu. Tu je matlamat dia. Tu je matlamat. Orang ni panggil orang yang cinta akan kedudukan. Nabi kata dah, hubbul mal wa hubbul jah yumbitani nifil apa? Yumbitan nifaq fil qalbi atau kama qala. Kasih akan kemegahan, kasih akan harta akan menumbuhkan sifat nifak di dalam hati. Sifat kepura-puraan. Orang yang cinta jawatan, dia akan bersikap dengan sifat kepura-puraan. Dia akan bermanis muka depan orang. Sebab apa? Sebab nak dapat jawatan. Dia tak akan ada kejujuran. Sebab Nabi kata dah, orang yang kasih akan kemegahan akan menumbuhkan sifat nifak, sifat kepura-puraan. Ya tak? Sebab nak jawatan. Tapi kalau tak mau jawatan, dia tak ada nak berpura-pura. Biasa je. Tiba-tiba orang angkat juga. Terima je lah. Terima. Bukan makna dia kata sini tidak mengenaki kemegahan, bukan bermakna menolak segala jawatan dan dari menjadi pemerintah. Bila kita terima jawatan, kena jaga molek lah amanah. Jangan pula dia terima jawatan, dia tak ambuh. Tapi orang beri jawatan, dia terima. Lepas tu dia buat tidak tunaikan tanggungjawab. Kenapa ni pegang jawatan dah? Kenapa kamu tak tunaikan? Aku tak ambuh. Tak boleh dah gitu. Tak boleh. Memang tak ambuh jawatan. Bila diberi jawatan, tak ada orang lain dah, kena terima. Bila terima, kita kena tunaikan tanggungjawab dan amanah. Jangan kita, saya tak ambuh gitu. Kan awak beri kan? Tak boleh. Abang apa? Tidak bertanggungjawab pula. Tak ambuh tu hati kita. Tapi oleh kerana orang beri jawatan, terpaksalah kita terima. Bila terima, adalah kita kena jagalah tanggungjawab amanah tu pula. Yang dilarang ialah bermegah-megah dengan jawatan dan kuasa diberi, kerana seseorang yang diberi jawatan itu adalah memikul tanggungjawab dan amanah dalam menyempurnakan tugas
tugas yang dipikul ke atasnya, ia tidak ada kelebihan daripada orang lain. Bukan tak ada kelebihan, masing-masing mengikut tugas dan tanggungjawab. Mana bukan kata lebih daripada orang lain, bukan besar pula dia akhirat panjang pula persoalan. Tetapi kena ingat, orang yang dapat jawatan, dapat kedudukan, dia nak menegakkan satu perkara lebih berkesan. Dia nak menegakkan kebaikan lebih berkesan kalau ada jawatan. Kalau tak ada jawatan, cakap saja je, buat tak boleh sebab kita tak ada jawatan, tak ada kuasa. Lepas tu kata perlu pada jawatan, perlu pada kuasa, perlu pada kemegahan, perlu pada kedudukan. Kalau kita orang biasa tak ada kemegahan kedudukan, kita cerita hukum orang akal. Cuba kalau orang ada label, orang ada kemegahan kedudukan, orang yang berilmu contohnya, ada label dia, kedudukan dia, cerita orang pakai. Faham tak ni? Mana kedudukan tu penting. Untuk kita menyampaikan kemegahan tu penting. Bukan kita nak cari kemegahan. Macam cik kata mengajar tu lah. Kalau hak mengajar tu label biasa, tak ada kedudukan kemegahan, ya dok, main gitu. Faham tak ni? Apa yang nak turun? Kalau hak mengajar tu ada kemegahan kedudukan, orang mudah terima. Orang mudah terima. Tapi dia mengajar bukan nak benda tu. Ada ni. Orang yang paling baik ialah yang melaksanakan tugas dengan sebaik, dengan jujur dan ikhlas. Lihat Nabi Yusuf AS meminta supaya diberi jawatan menteri. Negeri menjadi makmur di masa ia memegang jawatan. Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, semuanya telah memegang jawatan kepala negara. Tengok, pemerintahan, Nabi jadi kepala negara, pemerintah. Sayyidina Abu Bakar jadi pemerintah, Sayyidina Umar jadi pemerintah. Itu kerja agama. Pemerintahan, politik itu kerja agama. Yang dia salah faham. Sehingga kan ketika Nabi wafat, ketika Sayyidina Ali karamallahu dan beberapa sahabat yang lain memandikan jenazah Nabi, sahabat-sahabat besar-besar berhimpun untuk melantik pengganti Nabi. Kenapa berhimpun? Yang memandikan jenazah Nabi hanya Sayyidina Ali, lepas ada beberapa sahabat saja. Kemudian hak sahabat besar-besar yang lain berhimpun untuk melantik khalifah pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kerja khalifah, kerja pemerintah, kerja politik ni bukan kerja agama, tergamak Sayyidina Abu Bakar tinggal jenazah Nabi untuk bermusyawarah untuk lantik pemerintah. Kalau bukan kerja agama. Tak ada ni. Kita jangan faham pemerintahan politik bukan agama. Itu ajaran Kristian, bukan ajaran Islam. Ajaran Kristian wa mali Isa li Isa, wa mali Kaisar li Kaisar. Hak agama, hak agama. Hak pemerintah, hak pemerintah. Agama suku, pemerintah suku. Itu ajaran Kristian, bukan ajaran Islam. Ajaran Islam kita, ajaran Nabi. Nabi tidak memerintah, Nabi menjadi kepala negara. Sayyidina Abu Bakar tidak memerintah, Sayyidina Abu Bakar menjadi kepala negara. Bila kau Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi kepala negara? Ketika jenazah Nabi belum lagi dikebumikan. Tak ada ni. Kenapa jadi yang memandikan Nabi hanya 2-3 orang sahabat saja? Sebab dia tak perlu ramai ketika nak menjalankan tugas memandikan jenazah Nabi. Adapun nak melantik khalifah, dia kena ramai. Maka sahabat ramai-ramai pun berhimpunlah, tengoklah. Bukan kata tinggal Nabi ni tidak memuliakan Nabi, bukan. Sebab nak menguruskan memandikan jenazah Nabi, dia tak perlu ramai. Nak melantik khalifah perlu ramai. Maka sahabat pun berhimpun untuk melantik khalifah pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerja agama ke tak? Kalau bukan kerja agama, tergamak sahabat, termasuk Nabi Bakar dan sahabat-sahabat besar yang lain, tinggal Nabi kerana kerja dunia. Itu bukan dunia, itu kerja agama. Itu kerja agama. Ada. Ini kena tak balik pahaman ni. Pahaman penjajah, dia nak asingkan. Hak pemerintah, dia kata dia. Hak agama, kamu, dia kata. Dah. Sebab apa? Sebab bila dapat menjadi pemerintah, boleh memerintah, maka mudah nak melaksanakan titah perintah agama mudah. Apa yang menjadi hasrat dan cita-cita ialah menyempurnakan tanggungjawab dalam menuju keredaan Allah Ta'ala dengan tetap mematuhi dan melaksanakan titah perintah Allah Ta'ala. Apabila jadi pemerintah, mudahlah dia untuk tuntut redha Allah, melaksanakan titah perintah Allah. Kalau tidak agak macam kita sekarang lah. Macam kita sekarang, kita nak agama juga kita ni, tapi nak belajar di mana? Nak belajar di sekolah, tak faham agama di sekolah, nak pergi mana lagi hak agama?
Tapi kalau dasar kerajaan untuk agama, sekolah petitik berat ilmu agama, mudah je kita nak agama. Sebab apa? Sekolah pandai agama. Kita sekarang macam mana? Semua sekolah pandai agama ke tak? Lepas tu? Sebab apa? Sebab dasar negara bukan dasar agama. Faham tak ni? Kita kena faham agama molek Kalau kita kata lah Allah, kitanya lah banyak benda tak tahu. Patah anak-anak kita macam mana? Samalah banyak benda tak tahu. Dah kita sekolah ke tak? Sekolah. Anak kita sekolah ke tak? Sekolah. Lepas tu kenapa tak ada agama? Kalau sekolah tu berlandaskan kepada pendidikan agama yang sebenar. Kan? Lepas tu kalau kita sedar kejahilan kita, sedar kejahilan keluarga kita mari daripada kerana pemerintahan, kita kena sungguh lah. Angkat pemerintah yang boleh melaksanakan hukum agama, yang menitik beratkan pendidikan agama. Bukan pendidikan agama hanya sebagai tempelang saja, ambil syarat, bukan menjadi mata pelajaran terah. Tak belajar pun tak apa, tak lulus pun tak apa. Ke mana? Jadi menjadi pemerintah negara adalah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ialah. Hak dilarangnya adalah cinta, kasih kepada kedudukan kemegahan. Orang seumpama ni hidupnya tidak akan tenteram. Tak ada gimana juga. Kalau lama kau tua kalau pegang jawatan pun sekejap mati. Lepas tu nak gimana? Gimana kehidupan? Dia panggil apa? Orang yang cinta, orang yang kasih akan kemegahan kedudukan. Sifat kecelaan yang kelima. Keenam, cinta dunia, kasih akan dunia. Nak kena pula. Kasih akan dunia ni setara mana yang dicela. Kemudian dunia ni apa dia? Kena pula. Dunia ni apa dia? Sebab walaupun nampak zahir dunia, tapi kalau jadi bekal akhirat, tak panggil dunia, panggil akhirat. Ada ni. Semua dunia belaka kita. Rumah tangga dunia, baju kain dunia belaka. Tapi baju kain kita buat apa? Waktu tu aurah, buat semayang, jadi akhirat. Makan tu dunia, makan nak buat apa? Nak sihat, nak ibadat, jadi akhirat. Duit tu apa? Dunia, tapi duit untuk guna untuk bekal akhirat, jadi akhirat. Semayang akhirat, puasa akhirat, tapi niat bukan kerana Allah, tak dapat bahagian akhirat, dia panggil dunia. Dia panggil dunia. Benda akhirat, tapi kita buat tak kena dengan cara dia, niat kita pun kerana akhirat, dia jadi dunia. Apa dunianya? Orang panggil kita orang semayang, orang panggil kita orang puasa, orang baik, boleh lah. Buang nama baik atas dunia. Akhirat ke tak? Tak. Nak kena kenal pula. Kasih akan dunia tu apa? Jangan kita faham ke? Dunia ni dunia. Lepas tu awak, saya duduk ngatik si surah je berakhirat. Itu tak kerti. Dia tak kenal mana dunia, mana akhirat tu, kena ngaji molek. Biar kenal mana dunia, mana akhirat. Benar kasih macam mana dicela pada syara'. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.